Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Baiklah, jika tidak keberatan, saya ingin mengajukan kepada cikgu beberapa soalan mengenai dengan isu yang saya ingin bincangkan di dalam kajian saya. Ya. Okey, baiklah. Okey. Baiklah, soalan yang pertama. Pada pendapat peribadi cikgu sendiri, apakah yang dimaksudkan dengan sasiah? Bagi pendapat saya, tausiah itu adalah kepribadian seseorang. O- Melalui tausiah juga kita dapat tengoklah macam mana seseorang individu tu, dia kelakuan, perangai dan lain-lain lah. Okey, baiklah cikgu. Soalan yang kedua, apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada sasiah seorang guru? Seperti yang kita maklumkan, guru ni diibaratkan sebagai role model. So, tausiah seorang guru ni mestilah yang baik-baiklah. Contohnya kalau belum nak buat sesuatu tu, kita kalau kita buat nanti pelajar kita akan nampak. So, apakah dia contoh baik atau tak. So, bukan nak kata hipokrit, tapi guru ni mengajar kita untuk menjadi lebih baik. Okey, baiklah cikgu. Seterusnya, pada pendapat cikgu, apakah cadangan yang cikgu boleh kemukakan bagi meningkatkan sasiah dalam diri seseorang guru? Bagi saya, guru ni adalah insan terpilih. Tak semua orang boleh jadi guru. So, secara semula jadinya, sasiah guru tu boleh di macam mana cakap, boleh diperbaiki dari masa ke semasa melalui contoh daripada guru-guru senior dan daripada apa yang kita belajar semasa universiti. Sikit sebanyak dapat diterapkan. So, dari situlah kita dapat tingkatkan itulah sasiah tu. Mungkin pada dasarnya kan, ada sebilangan guru ni, dia nak jadi cikgu tapi bukan kerana minat, tapi atas kesempatan pekerjaan. Tetapi jika minat tu dipupuk, insya-Allah lah dia akan jadi guru yang lebih baik dari masa ke semasa. Okey cikgu. Sebelum kita menamatkan sesi temu bual pada hari ini, cikgu ada apa-apa ucapan atau pesanan kepada guru-guru di luar sana? Cabaran sebagai guru semakin hari semakin bercabar dengan perangai pelajar yang makin kini ni makin, bukan nak kata teruk, tapi sangatlah dimanjakan, dibuang. So, bagi seorang cikgu, kita kena didik sabar dalam diri tu tinggi sangat. Sebab kalau kita tak ada sifat sabar tu, artinya kita tak boleh jadi pendidik yang baik. Sebab sebelum kita nak didik pelajar, kita kena didik diri kita sendiri dulu. Jadi, sebagai cikgu, macam saya cakap tadi, guru adalah contoh. So, kalau kita nak marah ke apa ke, jangan dengan kata-kata yang tak best yang didengar oleh pelajar. Sebab benda-benda baik, kadang-kadang pelajar suka nak dengar. Tapi kalau kita cakap benda yang buruk tentang mereka, itu akan jadi sesuatu ingatan yang tak best untuk mereka dan tanggapan mereka pada kita. Okey cikgu, saya setuju dengan jawapan-jawapan yang diberikan oleh cikgu. Jadi itu sahaja soalan-soalan yang saya ingin ajukan kepada cikgu. Terima kasih saya ucapkan kepada cikgu kerana sudi meluangkan masa untuk ditemu bual. Terima kasih cikgu. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepribadian kita, kepribadian dari segi tingkah laku kita, kepribadian dari segi bagaimana kita berfikir, bagaimana kita bertindak, itu semua termasuk dalam sasiah. Kan sasiah tu gitulah definisinya. Tapi kalau dilihat dari segi pembangunan sasiah tu, bagi saya di pihak guru tak ada apa-apa masalah, sebab memang sudah ada latihan-latihan tertentu untuk guru-guru. Kemudian guru disarankan dengan berbagai-bagai konsep yang sebelum mereka masuk menjadi guru, memang diberikan konsep-konsep bagi memantapkan sasiah mereka. Lebih lagi dalam konsep ataupun falsafah yang diperkenalkan oleh kementerian. Sasiah guru yang ada di Malaysia ni, walaupun dari segi tindakan itu boleh dibanggakan, tetapi mereka perlu lebih banyak pendedahan
pendedahan bertaraf antarabangsa. Sehingga tindak tanduk mereka itu tidak dipengaruhi oleh emosi, dipengaruhi oleh latar belakang keluarga atau masyarakat sekitar, tapi dia melihat kepada standard international yang harus diguna pakai. Jadi contohnya saya ambil, kalau di Malaysia ni saya melihat guru dia mempunyai elemen, dia ada substance dalam mengajar, tapi dalam menangani masalah pelajar dia agak berkurang. Jadi sebab dia tidak ada, dia mungkin dia hebat dalam pedagogi, tapi dia masih lagi belum dapat membuat satu transformasi bagi mengubah sikap pelajar daripada tidak berfikir kepada berfikir. Guru-guru di Malaysia saya melihat dari aspek itu agak kekurangan, dari aspek menjadikan pelajar-pelajar tu orang yang mempunyai sasiah yang menggunakan fikrah, yang berfikrah maksudnya. Jadi guru-guru tu menghadapi masalah dalam mengubah pelajar dalam soal-soal berfikir. Yang paling baik adalah guru-guru mencari jalan yang berbagai-bagai, kaedah berbagai-bagai untuk menyesuaikan dengan kehendak pelajar. Memanglah kalau kita lihat pelajar itu ramai, kan? Pelajar ramai, nak tentukan untuk setiap orang tu memang tak boleh lah. Tetapi secara umumnya kita boleh menentukan pelajar-pelajar, kategorikan pelajar-pelajar bagaimana. Pelajar ini mesti diberi kaedah begini, pelajar begini mesti diberi kaedah begini. Dan satu, jangan lupa masuk kelas mesti senyum selalu. Jangan kita bawakan masalah daripada luar sana masuk dalam kelas. Budak dapat menghidu masalah kita. Jadi bila kita tidak seronok, bila kita dalam keadaan mood yang tidak baik, pelajar-pelajar dia dapat merasai aura itu. Jadi suasana kelas akan menjadi tidak berapa kondusif bila guru-guru membawa masalah masuk ke dalam kelas. Pada pandangan saya, pada pengetahuan saya, sasiah merujuk dari segi istilah bahasa merujuk kepada kepribadian, sikap dan personaliti seseorang. Okey, apa faktor-faktor yang membentuk sasiah guru? Okey, pada pandangan saya terdapat dua faktor utama. Yang pertama adalah latar belakang pendidikan guru itu sendiri. Kalau guru itu mendapat pendidikan yang khas atau khusus dalam bidang perguruan, kita boleh lihat sasiah mereka dalam mendidik anak-anak murid mereka adalah lebih tersusun dan mereka lebih memahami pelajar mereka. Faktor yang kedua adalah berapa jangka tempoh masa pengalaman mereka dalam perkhidmatan perguruan. Pada pandangan saya, guru-guru yang telah mencapai 10 tahun dalam perkhidmatan perguruan, mereka akan lebih berpengalaman dalam mengendalikan murid-murid mereka. Okey, cadangan saya untuk meningkatkan sasiah guru ni, bagi saya merasakan guru-guru ni perlu didedahkan dengan ilmu-ilmu psikologi berkaitan dengan bagaimana untuk mereka mengendalikan murid-murid mereka. Supaya bila mereka menghadapi masalah atau menghadapi cabaran daripada murid mereka boleh atasinya dengan cara berhemah. Hari ini saya akan menemubual salah seorang pelajar IPTA untuk mengetahui perspektif mereka terhadap pembangunan sasiah guru di Malaysia. Sebagai seorang mahasiswa yang menuntut di Universiti Sains Malaysia dalam jurusan pendidikan, okey, soalan dia adalah menurut kamu, apakah definisi dan konsep sasiah guru? Bagi saya sebagai seorang pelajar pendidikan, konsep sasiah itu ada satu perkara yang sangat besar.
kerana ia menggabungkan beberapa elemen kehidupan seperti aku, tanggungjawab, kepribadian dan juga akhlak. Jadi merasakan elemen-elemen ini bergabung dan membentuk satu kepribadian ataupun personality pembawakan seorang guru di hadapan pelajar maupun di dalam situasi sekolah. Kerana di sekolah kita tidak semestinya kita bergaul dengan pelajar saja, kita tidak semestinya bercakap dengan pelajar saja, tapi di sekolah kita ada guru lain, jadi kita kena bersosial, bersosial dengan guru-guru lain, dengan staf-staf di pentadbiran dan mungkin juga di kerja-kerja di kantin. Jadi sasiah ini perlu terbentuk mengikut kesesuaian dan persekitaran yang fleksibel kepada dalam situasi sekolah lah secara umumnya, dan semestinya akhlak ataupun sasiahnya mestilah menjurus pada arah kebaikan, dan ia merupakan satu proses penggunaan yang hari demi hari kita perlu perbaiki. Dan kedua saya adalah, apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada sasiah guru tersebut? Bagi saya, faktor-faktor yang menyumbang pada sasiah guru itu sendiri mempunyai dua faktor utama, dan faktor ini adalah ada perkembangan dalam dia. Yang pertama adalah faktor dalaman. Faktor dalaman ni kita boleh cakap tentang dalaman di seseorang itu, iaitu dari segi pengalaman, kesedaran diri sendiri dan juga taraf pendidikan seorang itu. Bila kita cakap tentang pengalaman ni ialah satu yang mendewasakan kita. Pengalaman ini yang membentuk diri kita dari dulu. Kita bagi contoh percakapan lah. Mungkin kita lahir dari keluarga yang suka bercakap kasar. Jadi bila kita sudah terbiasa tidak kasar dengan ahli keluarga kita, mungkin orang sekeliling kita, jadi kita merasakan perkara itu adalah satu perkara yang biasa saja dan kita jadi seorang guru. Perkara ini suka diubah. Jadi masalahnya adalah bercakap kasar ni satu perkara negatif. Jadi benda perkara ini boleh mempengaruhi kita dari segi sasiah lah. Jadi sepatutnya kita mempunyai percakapan yang lebih baik lah, yang lebih lembut. Jadi itu yang kedua adalah diri sendiri. Diri sendiri ini kita perlu ada kesedaran diri sendiri. Kerana kesedaran ini dia adalah faktor utama dalam menunjukkan arah tuju kita sebagai guru itu. Jika kita mempunyai kesedaran yang baik, kesedaran kepada kita untuk muhasabah apa kekurangan kita, apa kesilapan kita, dan apa perkara-perkara yang boleh diperbaiki. Bagikan satu cadangan yang boleh dikemukakan bagi meningkatkan sasiah guru tersebut. Cara dia nak improve sasiah guru itu. Macam mana, Faris? Bagi saya, untuk kita tingkatkan sasiah kita kena lihat dulu faktor. Macam saya kata tadi, faktornya adalah diri sendiri. Jadi dari diri sendiri kita perlu ada kesedaran itu. Kesedaran itu kita boleh produksi daripada apa-apa jenis bentuk motivasi. Kita perlu relate kepada diri kita. Kita pun perlu mempunyai self motivation. Kita ada motivation ini, kesedaran diri kita akan ingin berusaha dari hari demi hari membentuk pembangunan sasiah kita yang lebih baik. Dan kita perlu jadi seorang yang fleksibel. Kita tak boleh ada cara yang sangat konvensional itu lah. Kita perlu jadi yang fleksibel mengenai style. Kita tak boleh jadi seorang yang kalau guru kita boleh jadi ada sasiah yang tegas. Tidak boleh. Kita kena jadi seorang yang fleksibel. Kita faham apa masalah yang dihadapi. Dan kita faham masalah itu dan cabaran yang ditangani itu, kita perlu membentuk sasiah kita dengan apa yang kita ingin tangani. So, ia lebih fleksibel dan lebih sesuai untuk ditangani. So, soalan yang terakhir, apakah ucapan atau pesanan kepada sesiapa saja yang bergelar atau bakal bergelar guru di luar sana, Faris? Untuk yang sudah jadi guru, saya mengucapkan jutaan tahniah kepada mereka telah terpilih jadi seorang insan yang mulia untuk mengajar anak-anak bangsa kita jadi yang lebih baik dan lebih baik. Dan bakal-bakal guru kita sebagai graduan, sebagai pelajar pendidikan kita semestinya meletakkan, kita perlu memsiapkan minda kita untuk jadi yang lebih baik dan lebih baik, sosial yang baik, dan mencukupkan ilmu dalam diri kita jadi guru yang dapat menyampaikan ilmu dengan baik, dengan lengkap, dengan tepat, di samping sasiah yang baik untuk memahami mereka, masalah mereka, bagaimana mereka ingin belajar kita. Jadi saya mengucapkan terakhir sekali adalah jutaan tahniah kepada kedua bakal guru dan juga guru sendiri.